Kalau dalam pada kita menyambut Hari Raya ni, kita sangat gembira sebenarnya kerana terbanyak SOP yang telah pun dimansuhkan, dilonggarkan. Ada perkara yang kita tidak boleh lakukan dahulu, kini boleh dilakukan. Kenapa kita berjaya masuk ke fasa peralihan endemik. Dan ini sebenarnya didorong dengan kepatuhan keluarga Malaysia dalam program PICK. Okey, tidak lupa juga selain daripada dos penggalak dan juga 2 slot dos lengkap yang kita berikan, kita juga memberikan rawatan antiviral terkini yang dikenali sebagai Paxlovid yang diberikan untuk kes-kes tertentu yang memerlukan rawatan tersebut. Untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang dos penggalak dan rawatan antiviral Paxlovid, kita terus saja bersama dengan Dr. Sazali Basri, pakar klinikal unit penyakit berjangkit Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, mati Doktor pagi ni ya. Okey, Doktor, sebelum kita bercerita tentang rawatan antiviral Paxlovid ini, mungkin boleh diceritakan sedikitlah berkenaan tentang progres terkini khususnya kepada pesakit-pesakit sudah pun mendapat dos penggalak dan juga kadar mereka yang berada di wad-wad di PPUM. Okey. Sebelum kita bercakap lanjut pasal dos penggalak kan, so kita kena faham apa itu dos primer, apa itu dos tambahan, apa itu dos penggalak. So dos primer adalah kita kata dos asas lah, vaksinasi asas, yang di mana kebanyakan individu di Malaysia berumur 18 ke 59 tahun jika mereka menerima vaksin mRNA seperti Pfizer ataupun Moderna, 2 dos sudah dikatakan lengkap untuk vaksin primer mereka. Seperti, macam juga AstraZeneca, 2 dos sudah cukup. Bagi penerima Sinovac, 3 dos baru dikatakan cukup untuk vaksin primer lah. Dan bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas, tambahan lagi 1 dos diperlukan. Bagi setengah individu, kita tahu seperti mereka yang punya sistem pertahanan yang rendah seperti pesakit kanser, warga emas ataupun pesakit buah pinggang yang menjalankan dialisis, 2 dos saja tak cukup. Jadi mereka perlukan dos tambahan untuk meningkatkan sistem pertahanan mereka. Dan selepas beberapa bulan, kita tahu sistem imuniti ini akan berturunan dan kita perlukan dos penggalak untuk meningkatkan kembali sistem pertahanan. Jadi alhamdulillah apa yang kita perhatikan pada peringkat awal sebelum vaksinasi, memang kita dekat PPUM tak boleh bernafas sebab kes tinggi. Selepas pemberian vaksin, alhamdulillah kita dapat tengok penurunan kes-kes kemasukan ke hospital dan juga kadar-kadar kematian. Dan sekarang kita tengok ada lagi kemasukan ke hospital tapi lebih kepada mereka yang berisiko tinggi seperti warga emas atau mereka mempunyai masalah kesihatan. Jadi saya rasa wajarlah baru-baru ini mungkin Kementerian Kesihatan telah mensyarankan pemberian dos tambahan kedua bagi mereka yang berisiko tinggi. Dapatlah doktor bercuti ya. Baik, bila kita bercakap mengenai dos penggalak itu, tapi sekarang ini kita memberikan tumpuan kepada rawatan antiviral Paxlovid ini, di mana kalau kita lihat pada laporan baru-baru ini 173 orang yang menerima rawatan ini pulih sepenuhnya tanpa ada sebarang kesan sampingan. Itu yang dilaporkan oleh Menteri Kesihatan kita baru-baru ini. Baik, bercakap mengenai rawatan antiviral Paxlovid ini, mungkin ramai lagi masih tidak mengetahui apakah sebenarnya rawatan ini dan bagaimana ubat ini bertindak balas dengan tubuh badan kita, Doktor. Okey, Paxlovid ni adalah antivirals lah yang kita dengar baru-baru ni lah, yang kata kita telah bagi semenjak pertengahan April yang dah dimulakan di Malaysia lah. Dia merupakan 2 kombinasi ubat antivirus yang dinamakan nilmitiravir, merupakan ubat baru yang dicipta untuk menghalang ataupun mengelakkan replikasi virus COVID-19 SARS-CoV-2 ni, dan dicampur dengan ubat ritonavir atau sejenis ubat HIV, rawatan HIV, untuk meningkatkan lagi keberkesanan Paxlovid inilah. Kajian menunjukkan penggunaan Paxlovid dapat menurunkan risiko kemasukan ke hospital, penyakit dan serius dan kematian sebanyak 89% bagi mereka yang berisiko tinggi dan tidak menerima vaksinasi lagi. Jadi dengan pemberian Paxlovid ini, insya-Allah kita dapat membantu mereka yang mempunyai risiko tinggi untuk mendapat penyakit COVID-19 yang teruk, untuk mengelakkan mereka dimasukkan ke hospital dan mendapat masalah yang teruklah disebabkan oleh COVID-19. Apakah rawatan Paxlovid ini ataupun pengambilan Paxlovid dikira sebagai rawatan khusus untuk COVID-19, dan kalau benar ia dilakukan, berapa lama tempoh untuk pengambilan dan consumption bagi Paxlovid? Paxlovid ini memang ubat baru, ubat antivirus yang dicipta untuk
terutamanya untuk COVID-19 ni lah. Dia diberikan di Malaysia, diberikan kepada individu yang berumur 18 tahun ke atas, mempunyai masalah kesihatan atau berisiko tinggi untuk mendapat COVID-19 yang teruk. Ada beberapa kriteria lah untuk penerimaan Paxlovid ni. Mestilah mereka yang mempunyai gejala kurang daripada 5 hari, sebab kalau kita bagi lambat dah tak berkesan. Dan gejala tu mesti gejala ringan, mungkin kategori 2 ataupun kategori 3 dan tidak memerlukan oksigen lagi. Dan kita mengutamakan kepada mereka yang mempunyai masalah kesihatan, yang di mana seperti mereka yang mempunyai masalah kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya, di mana mereka ni akan kita tahu risiko untuk mendapat COVID-19 yang teruk adalah sangat tinggi. So rawatannya adalah selama 5 hari lah untuk habiskan ubat tu 2 kali sehari. Okey, mungkin doktor juga boleh memberikan pencerahan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Ada yang mengatakan bahawa okey, kalau saya dah ambil vaksin termasuklah booster, dah tak perlu ambil ubat antiviral ni. Vice versa, ada yang kata saya dah ambil ubat antiviral ni tak perlu ambil vaksin dah. Bagaimana doktor? Bagi saya mencegah adalah lebih baik daripada merawat, kan? So walaupun terdapat ubat-ubat baru ataupun ubat-ubat yang lebih berkesan untuk merawat COVID-19, tapi langkah pencegahan adalah diutamakan. Macam sebagai contohlah, kalau kita datang sini tadi kita bawa kereta, kan, kita masih perlu pakai seat belt, mematuhi undang-undang jalan raya untuk mengelakkan kita dapat kemalangan yang teruk, perlukan kemasukan hospital, mungkin membawa kematian. Dia juga untuk melindungi diri kita dan melindungi pengguna-pengguna jalan raya yang lain, atau kita panggil imuniti kelompok. Itu yang kita perlu, which is vaccination. Sekiranya kita terbabas accident, mungkin ada rawatan lain, macam Paxlovid itulah, untuk mengelakkan kita mendapat kesan sampingan ataupun masalah yang lebih teruk pada masa akan datang. Okey, doktor sebutkan untuk mengelakkan ia membawa kesan yang lebih teruk kepada tubuh badan. Untuk Paxlovid ini, apakah ia boleh memulihkan irreversible effect kepada COVID-19, khususnya kepada kelelahan ataupun long COVID yang banyak dihadapi oleh masyarakat ketika ini? Okey, kalau kita tahu macam mana COVID-19 ni dan menjabatkan masalah yang teruk, so Paxlovid ini adalah antiviral dan kebanyakan masalah disebabkan kesan-kesan teruk disebabkan oleh COVID-19 adalah disebabkan oleh kita panggil cytokine storm ataupun keradangan yang teruk di dalam badan. So bila kita bagi ubat antiviral pada peringkat awal, dia boleh mengurangkan kadar virus tu. Jadi bila kurang virus, kurang kesan samping, kuranglah kadar keradangan dan kurang kesan-kesan teruk kepada dalam badan. Itu fungsi dia. Tapi sama ada kita akan dapat long COVID ke ataupun kesan samping tu masih belum tercaut lagi lah, sebab kita tahu ubat ni pun baru lagi, kan. So kita nak tengok dia punya progression, apa kesan sampingan, bukan kesan sampingan, adakah dia dapat mengurangkan risiko long COVID syndrome, semua tu masih belum diketahui lagi. Okey. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita mengambil ubat rawatan antiviral ni? Dos dia bagaimana, dan difahamkan juga ianya perlu diambil pada hari pertama setelah disahkan positif COVID-19. Okey, dia adalah 2 kali sehari. Dia ada 3 ubat yang dia tengok juga kalau orang yang ada mempunyai masalah buah pinggang, mungkin dos dia perlu dikurangkan. So dia 2 kali sehari macam saya kata, dan perlu dimulakan seawal yang mungkin, kurang daripada 5 hari daripada gejala bermula lah. Macam yang saya cakap tadi, ada masalah kesihatan, belum memerlukan oksigen lagi, semua itulah. Ubat ini boleh memberi reaksi kepada beberapa pesakit yang mempunyai masalah respiratory problems yang lain, kalau sekiranya mereka dijangkiti dan mereka ada asma, ada lelah dan juga acute respiratory problems. So bagi mereka yang punya masalah asma ataupun masalah paru-paru yang kronik, Paxlovid adalah ubat yang diperlukan untuk mereka, sebab mereka mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat COVID-19 yang teruk. Tetapi ubat Paxlovid ini mempunyai, kita panggil, interaksi ubat-ubatan, drug-drug interaction dengan ubat-ubat yang lain. Terutamanya ubat-ubat seperti ubat sawan ataupun ubat jantung. Jadi jika anda
mempunyai masalah kesihatan, alergi ataupun ambil apa-apa ubat, sama ada ubat yang diprescribe oleh doktor ataupun kita beli ubat dekat farmasi over the counter medication, supplements, herba-herba, termasuk ubat perancang juga kita perlu bagi tahu doktor sebab mungkin ubat tu ada interaksi dengan Paxlovid dan menyebabkan kita tak boleh ambil Paxlovid. Sekiranya ubat ni dicampur, mungkin akan memudaratkan tubuh kita. Sebab tu kita perlu memberitahu doktor apa-apa saja yang kita ambil untuk memastikan tiada interaksi ubat dengan Paxlovid. Mungkin doktor juga boleh perjelaskan lebih lanjut mengenai kontraindikasi untuk ubat antiviral ni. Selain daripada apa yang telah pun dinyatakan, adakah ibu mengandung juga boleh mengambil ubat ini? Okey. So buat masa sekarang di Malaysia kita tak bagi ubat ni kepada ibu mengandung ataupun yang tengah menyusukan sebab kajian klinikal exclude ataupun mengecualikan mereka-mereka yang mengandung dan menyusukan badan. Jadi sekadar keselamatan sama ada dia efek kepada janin ataupun anak-anak tu masih belum terjawab. Jadi ibu mengandung ataupun menyusukan badan, masalah kesihatan yang ada interaksi ubat dan seperti yang lain tu tidak dibenarkan mengambil inilah. Tetapi jika anda tidak layak untuk menerima Paxlovid, sila berbincang dengan doktor anda. Mungkin anda layak untuk menerima rawatan-rawatan yang lain ataupun apakah langkah terbaik dalam proses perawatan bagi mengelakkan seorang itu mendapat COVID-19 yang teruk lah. Okey, doktor, ada juga yang tertanya-tanya apakah ubat ini boleh diperoleh secara over the counter dan apakah penyedia perkhidmatan swasta juga boleh memberi preskripsi kepada ubat ini dan siapakah yang layak untuk memberikan preskripsi ubat ini? Untuk masa kini sebab ubat tu terhad, jadi kita boleh dapatkan ubat ni melalui over the counter atau beli kat farmasi lah. Ubat ini akan diberikan melalui CAC sebab kita tahu kan kalau setengah itu dapat COVID, dia kena report kepada MySejahtera dan CAC akan contact. So jika perlu, CAC akan doktor pakar di CAC akan assess sama ada seseorang itu layak ataupun terdapat kontraindikasi ubat-ubat Paxlovid. Sebab saya cakap tadi dia ada interaksi dengan ubat-ubat. So kita kena untuk memastikan keselamatan pesakit sebab ubat ni dimakan di rumah bukannya di hospital kan, tak ada orang yang dapat memantau ataupun monitor dengan apa tu sangat rapi lah. So sebab tu kita kena tahulah apa indikasi dan kontraindikasi untuk ubat Paxlovid. Bagaimana pula dengan kesan sampingan? Sebab kita perlu juga bersiap siaga lah sebab nanti kita tak tahu tiba-tiba muntah ke nanti fikir yang bukan-bukan pula. Jadi apa di antara jangkaan kesan sampingan untuk ubat antiviral? Ubat Paxlovid ini selamat. Kebanyakan mereka tak mempunyai kesan sampingan yang teruk dan jika ada pun mungkin kesan sampingan ringan seperti loya, muntah, cerit-berit, sakit sendi ataupun kurang ataupun hilang daya rasa. Dan macam kita tadi telah kata yang 173 yang menerima rawatan Paxlovid, tak ada none of them melaporkan kesan sampingan disebabkan oleh Paxlovid. Doktor, kita sedia maklum dalam masa beberapa bulan ini banyak dilaporkan berkenaan mutasi virus COVID-19. Jadi untuk Paxlovid sendiri, apakah ia berkesan untuk sebarang mutasi COVID-19? Okey, walaupun kajian dijalankan ketika hebatnya varian Delta yang kata 89% akan ada penurunan risiko teruk semua tu, tapi kajian in vitro ataupun kajian makmal menunjukkan Paxlovid ini adalah berkesan untuk semua jenis SARS-CoV-2, tak kisahlah varian Alpha, Delta, termasuk Omicron sekarang lah. Okey. Tak risau. Bila doktor cakap tadi ialah ubat ini diambil di rumah tanpa sebarang pemantauan, itu sebenarnya yang kita risau kerana cara pengambilan itu juga sangat penting. Andai katalah sebab ubat ini perlu diambil 5 hari berturut-turut, kalau terlepas sekali, bagaimana doktor? Adakah boleh kalau macam solat tu kita qada kan? Ni boleh qada tak? Saya rasa boleh berbincang dengan pakar. Inilah mungkin dia cakap kalau kurang daripada 8 jam ke apa boleh ambil something tu macam tu. So kita perlu bincang lanjut dan ada masalah walaupun kita ambil di rumah, saya rasa kita sekarang mempunyai sistem yang bagus. Mungkin kita boleh report kepada home monitoring system bila diberikan ubat semua ni lah. So saya rasa tak ada masalah. Okey, doktor. Ini kalau kita difahamkan juga dia kena ambil as a whole. Dia tak boleh dipotong, tak boleh dihancur-hancurkan. Jadi kalau yang rasa tak boleh nak masuk dalam tekak tu memang kena juga. Ada lagi potong tablet dia. Kan. So nanti dia akan mengganggu sebenarnya keberkesanan ubat itu.
Okey, terima kasih doktor kerana bersama dengan kami untuk penjelasan dan juga pencerahan berkenaan tentang sedikit dos penggalak dan juga lawatan antiviral Paxlovid. Itu dia Dr. Sazali Basri, pakar klinik unit penyakit berjangkit Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM bersama dengan kami. Jadi kita sentiasa mengingatkan kepada anda di sana bahawa vaksin dan juga rawatan antiviral ialah dia ada bidang yang berbeza. Dua tugas. Satu ialah mencegah, satu apabila anda dah pun terkena COVID-19 hari pertama tu kita akan memberikan rawatan antiviral. Jadi terima kasih kepada tetamu kerana memberi pencerahan pada hari ini.